Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pagi ni kita sambung lagi topik pengangkutan kita. Kita masuk pada topik 4.2. Saya semalam cikgu ulang balik, kita dah belajar tentang sistem enjin. Daripada sistem enjin ada berapa jenis? Sistem enjin ada berapa jenis? Kita ulang sikit sebelum kita masuk topik yang baru ni. Enjin ada berapa Dua. jenis? Dua jenis, iaitu yang pertama Mengalir. kita ada enjin Petrol. petrol dan enjin Diesel. diesel. Enjin petrol terbagi pula pada dua, iaitu enjin 2 lejang, 4 lejang. 2 lejang dengan 4 lejang. Okey. So yang komponen-komponen dalam enjin tu kamu kena ingatlah dan juga kendalian dia. Kemudian enjin ini dibantu oleh 4 sistem sokongan, iaitu yang pertama sistem Bahan api. bahan api. Yang kedua penyejuk. Penyalaan. Penyalaan, dan yang ketiga adalah yang keempat. Empat adalah sistem penyisiran. Okey. Hari ni cikgu nak masuk bab kenderaan cekap tenaga. Okey, kita kena kurangkan kebergantungan kita kepada bahan api, contohnya petrol, diesel, kerana bahan api ini satunya dia mencemarkan alam kita. Yang kedua, bahan api ini satu hari nanti dia akan pupus. Sebab tu sebelum dia habis, okay, kita kena cari alternatif bahan untuk menggerakkan kenderaan kita. So yang pertama, cikgu lompat terus, ini perkembangan kan, cikgu tak payah cerita lah kot. Kita terus masuk kepada maksud kenderaan cekap tenaga. Cikgu rasa kamu dah biasa dah lihat perkataan EEV, kan? Kebanyakan kereta kenderaan yang baharu, semua ada sistem EEV. Kan? Paling mudah kalau kereta murah lah, kalau kereta mahal tu confirm ada. Contoh macam kereta Azia. Okay, kalau kamu ada kereta Azia, kalau kamu bawa kenderaan tersebut dalam kadar yang perlahan, ekonomi, dia akan keluar satu simbol dekat meter tu, gambar eco kan, ekonomi. Untuk menunjukkan pada masa tu, kenderaan kamu memang jimat tenaga. Sebab kalau kamu kenderaan jimat tenaga, kamu bawa 1418, benda tu serupa je lah, tak adalah jimat tenaga. Sebab tu kenderaan jimat tenaga, kalau kamu perasan, dia laju pun jimat tenaga, tapi dia tak boleh, pedal tu tak tekan banyak sangat tau. Maksud dia RPM dia tak berubah mendadak. Kalau katakan kamu dah memang konsisten 1-2, kalau pedal kamu konsisten 1-2, kamu tekan, dia akan jadi ekonomik. Tapi bila kamu lepas, kamu tekan, kamu lepas, kamu tekan, dia penggunaan tenaga bahan api akan jadi banyak lah. Okay. Yang pertama, macam disebut, biasa dengar kan? Tentang, ini ke? EEV. Ni. Biasa dengar kan? Energy Efficient Vehicle. Kebanyakan kereta yang baharu semua ada EEV. So, bila kamu nampak kereta yang ada EEV, bermaksud kenderaan itu adalah kenderaan yang jimat tenaga. Tu satu. Yang kedua, pelepasan karbon, okay, adalah rendah, berbeza dengan kenderaan yang tak ada EEV. Okay, termasuklah kenderaan cekap menggunakan api seperti hybrid, biasa dengar hybrid, lepas ni ceritakan apa kenderaan hybrid. Okay, kenderaan EV, kenderaan elektrik, dan kenderaan bahan bakar alternatif. Selain pada kita pakai bahan api petrol, diesel, kita ada kenderaan hybrid, kita ada kenderaan elektrik, dan kita ada bahan bakar alternatif. Okey, itu jenis-jenis kenderaan yang ada sekarang. Tapi sekarang ni kebanyakannya dekat Malaysia ni, kita masih lagi menggunakan apa? Kita masih lagi menggunakan bahan api sebagai sumber penggerak dia. Okey, masih menggunakan bahan api. Tetapi dah ada banyak kenderaan yang hybrid. Dah banyak kenderaan yang menggunakan elektrik, masih lagi tak banyak. Okey, tapi hybrid dah ada banyak dah. Sampai kerajaan dia cakap apa dia bagi macam insentif lah, macam diskaun, potongan kepada kenderaan-kenderaan hybrid ni untuk menggalakkan rakyat kita, rakyat Malaysia menggunakan kenderaan hybrid. Okey, pergi pada EEV.
Okey, macam cikgu sebut tadi, terdapat 3 jenis kenderaan EEV. 3 kategori. Okey, 3 kategori. Okey, yang pertama hybrid, yang kedua elektrik, yang ketiga bahan bakar alternatif. Okey, yang ini biasa keluar dalam bahagian A. Jarang rasa soalan ni dia takkan keluar bahagian B. Cuma kalau bahagian A, kalaulah kamu tak pernah nampak perkataan 3 jenis kenderaan ni, walaupun dia mudah, kamu mungkin tak boleh jawab. Okey, cikgu ulang balik. Kenderaan yang ada adalah iaitu kenderaan hybrid. Kenapa tak boleh padam? Okey, kenderaan hybrid, kenderaan elektrik dan juga kenderaan alternatif. Okey, kita pergi kepada kenderaan elektrik dulu. Kenderaan elektrik adalah kenderaan yang menggunakan kuasa elektrik untuk menggerakkannya. So, bila kenderaan menggunakan kuasa elektrik, penggerak dia menggunakan enjin ke tak? Enjin. Kita belajar tentang enjin kan? Sebelum ni kita belajar tentang kenderaan digerakkan oleh enjin. Tapi kalau kenderaan elektrik, ada enjin tak? Tak ada. Memanglah kita panggil ada enjin kan, tak ada enjin nak gerak macam mana kan? Tapi istilah dia bukan enjin, dia gunakan apa? Sebab enjin ni, maksud enjin ni, kita nak putarkan dia, nak pusingkan dia, dia perlukan bahan api tau. Okey, enjin. Tapi kalau macam motor, macam kenderaan elektrik, dia tak pakai enjin, dia pakai apa? Bateri. Dia pakai motor elektrik. Dia digerakkan oleh motor elektrik. Okey, macam enjin nak gerak, dia mesti ada sistem gear. Betul? Untuk gerakkan dia, enjin ada sistem gear apa, dia ada gearbox apa semua. Tapi motor elektrik tak ada. Sebab tu kenderaan elektrik dia menggunakan kuasa elektrik untuk menggerakkannya. Tenaga elektrik mampu menggerakkan kenderaan sebagai kenderaan biasa dengan menggunakan sumber bahan api ataupun diesel. So kenderaan tersebut boleh bergerak. Kalau dulu kita menggunakan elektrik, kenderaan tersebut kebiasaannya dia tak berapa laju. Okey, mula-mula buat memang semua dia tak sempurna tau. Contoh macam kamu tengok kenderaan diesel. Kalau dulu yang pick up pakai diesel, siapa pakai enjin diesel memang kenderaan dia memanglah tak laju langsung. Bukan tak laju, pick up tak ada tau, berat. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, okey, kereta yang pakai diesel pun pick up ada. Ataupun dulu kalau kenderaan pakai diesel, kalau nak start pagi-pagi, kamu kena tunggu dekat 5 minit baru boleh start sebab udara sejuk. Tapi sekarang ni dengan teknologi, start kereta diesel sama macam start kenderaan petrol. Okay. So sekarang ni sebab dia teknologi. Akan datang memang kita tak tahu lah macam mana teknologi dia. Okay. Pertama sentuh pada kenderaan elektrik. Kenderaan elektrik maksud dia menggunakan sepenuhnya tenaga elektrik. Dia nak dapat tenaga elektrik tu daripada mana? Daripada mana dia nak dapat tenaga elektrik tu? Sebab kalau macam enjin, dia dapat sumber bahan api kan? Dia dapat sumber petrol bahan api ni. Tapi kalau kenderaan elektrik, sumber dia daripada mana? Bateri. So daripada bateri. So kamu bayangkan berapa besar bateri dia kena letak untuk menggerakkan sesuatu kenderaan. So dekat belakang bonek tu penuh dengan bateri, betul? Betul tak? Mula-mula kenderaan elektrik, belakang bonek penuh dengan bateri. Sebab kalau tidak, kamu jalan 1 kilometer, bateri habis. Sebab kalau kamu letak bateri 1, 2 je. So penuh dengan bateri dulu. So dalam kereta kamu penuh bateri je. So ada masalah tak pada pengguna? Ada. So dia tak boleh bawa barang kan. Satu, tak boleh bawa barang. Lagi apa? Apa masalah bateri ni? Satu, bateri jangka hayat tak panjang kan. Apa masalah bila letak bateri kat belakang? Selain pada tak ada ruang nak letak barang dah. Macam mana orang pakai kereta yang menggunakan gas, dekat belakang bonek dia terpaksa letakkan tong gas, macam tong gas masak tu, letak dekat belakang. So habis kami ruang untuk meletakkan barang dah tak ada dah sebab letak tong gas. So kalau bateri sama juga, tapi kedua kalau bateri apa? Sama juga macam gas. Keburukan satu lagi menggunakan bateri.
Kenderaan jadi apa? Kita fikir sikit, apa berlaku kalau letak banyak sangat bateri kat belakang? Kenderaan kamu akan jadi Berat. berat sebab bateri. Okay? So, bila berat, orang tak minat nak pakai. Contoh macam dahulu kan. Dulu kalau kamu pakai phone yang kamu jumpa dululah, jangan pakai sekarang. Dulu bateri dia, kalau zaman phone cikgu mula-mula besar. Tak dia macam sekarang tau. Udahlah telefon tu besar. Bateri dia tahan setakat 2 jam je. Lepas tu kamu nak charge balik. Okay, tapi sekarang teknologi sekarang, bateri telefon kecil tapi boleh tahan berapa lama? Kadang-kadang sampai 1 hari kan. Ada yang jenis tu 2 hari boleh sampai tahan kan. Betul? Yang kedua teknologi bateri. Kalau dulu kamu nak charge, kamu ambil masa berapa lama? Kamu nak charge bateri. 7 jam. Kadang 8 jam, 10 jam, kadang 1 hari suntuk kamu nak charge kan. Tapi sekarang handphone kamu tengok, berapa jam dia nak charge bateri. Kejap, kadang-kadang dia dapat setengah jam, 1 jam dia dah penuh dah, betul? Dan sekarang ada teknologi pula yang kamu boleh share kamu punya bateri. Bateri kamu nak habis, kawan kamu ada bateri, kamu lekatkan dia, betul? So dia boleh transfer power bateri masuk telefon kamu. Itu namanya teknologi. Okey, teknologi sekarang, kenderaan elektrik, bateri dia tak sebesar dulu. Tapi bateri dia mampu tahan lebih lama. Okey, so dia tak menggunakan bahan bakar. Dia tak ada penyelenggaraan, tak ada minyak enjin. Sebab apa tak ada minyak enjin? Kenapa tak ada minyak enjin? Kenapa tak ada minyak enjin? Sebab dia pakai motor elektrik. Yelah, tahu motor elektrik. Kenapa kenderaan yang menggunakan enjin, dia memerlukan maintenance, dia memerlukan minyak enjin. Apa beza kalau kamu fikir kan? Apa beza kenderaan menggunakan enjin dengan menggunakan elektrik? Perbezaan yang ketara yang kamu boleh terfikir, yang kamu nampak, apa beza yang ketara? Kenderaan elektrik dengan kenderaan yang menggunakan enjin. Penggunaan minyak. Okey, itu satu. Enjin pakai bahan bakar. Elektrik tak ada. Okey, itu satu lagi. Mahal. Asap exhaust. Asap kenderaan yang menggunakan enjin mengeluarkan karbon dioksida, walaupun asap tak nampak tapi ada. Yang elektrik tak ada. Kemudian sekarang ni, buat masa sekarang ni lah, kenderaan elektrik mahal. Kenderaan yang menggunakan enjin lebih murah berbanding elektrik. Okey lagi. Dari segi enjin ni sendiri, enjin. Bunyi. Okey, kalau menggunakan enjin dia bising. Kenapa dia bising? Kenapa menggunakan enjin dia bising? Ada geseran tali semua tu. Lagi tali, lagi maksud dia enjin, nak hidupkan enjin, apa syarat dia? Nak menghidupkan enjin yang kamu belajar sebelum ni. Okey, kan dia ada blok, ada ruang pembakaran, betul? Dia ada enjin. Maksud dia enjin lah, maksud dia ada ruang silinder, ada ombor, kan ada ruang pembakaran, ada karburator, ada injection dan segala benda ni kan. So yang menghidupkan enjin adalah bila berlakunya pembakaran dalam ruang pembakaran. Dan benda tu bergerak tak? Semua bergerak. Betul? Bila bergerak mesti berlakunya geseran. Sebab tu dia memerlukan pelincir. Tapi kenderaan elektrik, bagaimana motor elektrik berkendali? Bagaimana motor elektrik berkendali? Bagaimana motor elektrik berkendali? Bagaimana? Macam mana motor elektrik berkendali? Macam mana kipas angin berpusing? Macam mana kipas angin berpusing? Cepat, macam mana kipas angin berpusing? Kipas dia Motor pusing. memang motor, mana ada motor berpusing, motor tu tetap. Kipas angin. Kenapa? Macam mana kipas angin berpusing? Cikgu dah terang banyak kali dah. Apa dia? Arus elektrik. Ya, memang bila ada arus elektrik baru dia berpusing. Tapi soalan cikgu, kenapa bila ada arus elektrik kipas tu berpusing? Daya magnet ke? Okey, daya tolakan medan magnet. Okey, kipas
motor elektrik berputar disebabkan oleh daya tolakan medan magnet. Contohnya macam mana? Kalau ada dua magnet, kalau dua-duanya utara, kalau kamu dekatkan apa akan berlaku? Dia akan saling menolak. Betul? Utara dengan utara, jantan dengan jantan. Kalau dekat bertolak. Tak adanya kamu nak. Okey. So sama juga macam motor elektrik, dia wujudkan medan magnet yang sama menyebabkan dia ditolak antara satu sama lain, menyebabkan dia berputar. Itu kipas angin. Sebab tu kena dipanggil bila kamu kata ada elektrik, dia berpusing. Ya, sebab satu coil itu, kadang-kadang ada dua coil tu elektromagnet. Ada motor yang satu coil memang magnet kekal, satu lagi elektromagnet. Sebab tu dia menggunakan tenaga elektrik. So dia tak perlu minyak enjin. Sebab dia tak ada pergerakan omboh. Okay? Dia tak ada gear. Kalau ada gear pun dia tak pakai minyak enjin. Okay? Kemudian yang ketiga, kenderaan elektrik ni senyap. Macam kamu pernah tengok motor elektrik kan? Motor elektrik, mana dengar bunyi? Sebab dia tak ada enjin. Dia tak ada benda yang omboh bergerak, yang tontang-tontang berbunyi dengan beg, dengan kabel apa semua kan? Tak ada. Sebab tu kenderaan elektrik bunyi dia senyap. Kenderaan elektrik tidak mengeluarkan asap. Dan gegaran motor elektrik, dia paling tahap minima. Sebab dia tak ada gear. Kalau macam enjin, kalau kamu bawa laju, dia ada geseran. Kalau geseran makin tinggi, maka enjin kamu akan gegar. Tapi kenderaan elektrik tak ada. Right? Itu kelebihan kenderaan elektrik. Okay. Benda ni, dia boleh keluar juga bahagian B tau. Kalau, sebab ni soalan ni tak pernah keluar tau. Sebab kita kena jangka dalam AK, macam juga sebut, kita kena jangka kemungkinan soalan yang akan keluar. Termasuklah ini. Contoh katakan, soalan yang boleh keluar, kenderaan cekap tenaga ni adalah dia suruh buat perbandingan antara kenderaan elektrik, hybrid ataupun dengan bahan api seperti petrol. Mungkin dia suruh buat perbandingan, dia suruh kamu pilih. Okey, ni sebab tu kamu kelebihan dengan kekurangan ni kamu kena ingat tau. Okey, kekurangan dia apa? Jarak perjalanan bagi sebuah kenderaan elektrik adalah terhad. Kenapa terhad? Kenapa terhad? Sebab bateri. Tapi kalau ikut logik kan, kalau bahan api, bahan bakar pun, perjalanan terhad juga. Terhad tidak? Contohlah kamu isi minyak, satu tank kamu penuh katakan RM30. Adakah kamu isi RM30 tu, dia akan bergerak selama-lamanya? Tak. Sampai masa minyak habis, kamu kena isi betul. So sama juga macam kenderaan elektrik. Cuma beza dia, kenderaan elektrik ni, kamu nak cari tempat charge tu masalah. Betul? Tapi akan datang kalau teknologi kereta elektrik dah berkembang, dekat luar negeri banyak dah. Kalau kita kat Malaysia banyak petrol pump, dekat sana ada banyak parking yang ada tempat charge bateri kereta. Dekat luar negara dah banyak dah. Dekat Malaysia tak ada lagi. Kalau kamu katakan bateri kamu habis tengah-tengah highway tu, kamu panggil tarik dah kereta kamu. Okay? Tapi dekat luar negeri dah ada banyak dah. Dekat tepi highway dah banyak dah tempat parking yang ada tempat charge bateri kereta. Okay, itu satu. Yang kedua, dia mengambil masa yang lama. Okay, untuk charge bateri. Atau sekurang-kurangnya 3 jam untuk pengecasan secara segera. Tapi akan datang, teknologi akan datang. Kita tak pasti kan. Tapi untuk exam, dua faktor ni yang menyebabkan kereta elektrik, kekurangan kereta elektrik. Satu, perjalanan terhad. Dan juga masa untuk mengecas bateri agak lama. Tapi akan datang teknologi seperti mana teknologi handphone, kamu charge 15 minit, dia dah full dah. Dia ada fast charger kan. So kenderaan elektrik juga mungkin ada dah dekat luar negeri, tapi dekat Malaysia tak digunakan dengan meluas. Ini kenderaan elektrik. Contoh, kenderaan elektrik tak boleh besar. Sebab motor elektrik, dia nak tarik. Motor elektrik, dia punya power tak ada tau. So kalau untuk kenderaan ringan dia sesuai. Tapi katakan kalau kamu nak buat kenderaan, katakan Hilux kan, kamu nak buat kenderaan elektrik, nak angkat barang-barang berat, dia tak mampu nak tarik.
Sebab tu itu salah satu keburukan lah. Maksud dia tidak mampu membawa beban yang tinggi, yang besar. Contohnya, nanti lepas kelas, okay, kamu pergi cari tangga, kipas angin, kamu tahan kipas angin tu. Sebelum dia berpusing, kamu tahan. Lepas tu kamu suruh adik kamu take Swiss. Kamu rasa kipas angin tu boleh pusing ke tak? Kamu rasa? Kalau kamu, jangan set nombor 5 set nombor 1 contoh. Kamu rasa dia boleh pusing ke tak? Kamu rasa? Nanti boleh cuba. Tak kot. Tak boleh pusing. Sebab apa? Sebab dia tolakkan medan magnet. Dia bukan ada gear tau. Macam enjin, kalau kamu tahan dia, dia akan paksa juga kamu untuk gerakkan kenderaan sebab ada enjin. So medan magnet, kalau kamu lagi kuat daripada medan magnet tu, kamu boleh tahan dia. Tapi kalau medan magnet tu lagi kuat daripada kamu, contoh kamu cubalah nanti. Kamu pasang nombor 1, kamu tahan, tapi pastikan tahan sebelum dia berpusing. Kamu jangan ada tengah laju kamu tahan. Sekarang ada putus tangan belakang. Okey. Tahan masa dia belum berputar. Kamu akan dapat beza kalau speed 1, speed 2, speed 3, speed 4, speed 5. Yang 5 tu memang agak kuat sikit tau. Kadang-kadang mungkin yang 5 tu kamu tak mampu nak tahan. Dia akan berpusing juga. So maksud dia, kekuatan dia, kebutuhan kenderaan elektrik ni dia tak mampu nak bawa beban yang besar. Okey. Beban yang besar sesuai dengan digunakan kenderaan apa? Enjin. Kan enjin elektrik memang kita tak boleh bawa beban yang besar. Enjin ada dua kan? Petrol dengan diesel. Kalau lori kamu tak boleh pakai petrol sebab dia tak mampu nak tarik beban yang besar. Sebab tu dia kena pakai enjin diesel. Okey, itu kenderaan elektrik yang buat masa ni dekat Malaysia mungkin tak banyak lah. Kalau ada pun jenis nak buat santai-santai boleh dekat kelab golf ke, macam kereta yang KD tu, yang apa dekat kelab golf kan. Kelab golf tu memang itu kereta elektrik. Dia bukan pakai menggunakan enjin, dia pakai bateri. Contoh macam dekat hospital apa KPJ kan, yang kenderaan macam dekat kelab golf tu, tu semua menggunakan elektrik. Bagi panggil apa betul. So itu memang pakai elektrik. Sebab tu kamu tak dengar bunyi. Kenderaan elektrik memang tak ada bunyi, senyap je. Sebab dia tak ada enjin yang bergetar-getar, tak ada. Motor elektrik memang dia tak bising. Okey, itu kenderaan elektrik. Kita pergi pada kenderaan hybrid. Okey, hybrid dah agak banyak dekat Malaysia dah. Memang banyak dah. Okey. So cuma beza dia, kenderaan hybrid dalam dia ada dua. Okey, hybrid. Iaitu dalam kenderaan hybrid dia ada elektrik, ada kuasa elektrik. Okey, kemudian dia ada bahan api. Dua dalam satu. Okey. So kamu boleh pilih ataupun kamu boleh set auto untuk kenderaan hybrid. Kenderaan tersebut akan gunakan yang mana satu dia sesuai. Pada masa bila nak pakai motor elektrik, okay, pada masa bila nak pakai enjin. Itu hybrid. Maksudnya enjin dia ada dua. Satu dia macam kereta elektrik, satu lagi dia macam kereta yang menggunakan enjin. Hybrid. Okay. 3 jenis. Ni yang benda-benda yang kamu kena ingat ni, walaupun kadang dia simpan kat sini kan. Kalau keluar soalan bahagian A, peninglah kamu. 3 jenis. Sebab tu dalam masa kuis cikgu akan keluarkan benda-benda yang tersembunyi tau. 3 jenis hybrid. Ni biasa pelajar kalau dia baca pun, kalau dia tak buat nota, dia takkan nampak ada sistem siri, sistem siri selari dalam kereta hybrid. Dia takkan nampak. Tapi kalau keluar soalan, nyatakan 3 jenis sistem hybrid. Kalau dia tahu, senang ya amat. Tapi kalau dia tahu, memang dia kena tinggalkan. Okay. So 3 jenis. Ada jenis sistem siri, sistem selari dan siri selari. Dia seolah seperti apa? Siri selari dengan siri selari. Kamu kaitkan dengan apa? Kalau biasa dengar. Siri selari, siri selari. Itu apa? Litar elektrik. Litar elektrik. Biasa kalau kamu dengar perkataan itu adalah litar elektrik. Okey. Kemudian pada masa sama menghasilkan asap toksik yang sangat rendah. Pada masa dia menggunakan bateri, memanglah tak ada toksik. Tapi kalau masa dia menggunakan enjin, dia tetap juga mencemarkan alam
sekitar. Okey, cuma bezanya kenderaan hybrid dia tidak perlu mengecas seperti mana kenderaan elektrik. Sebab apa? Kenapa? Kenapa kereta hybrid dia tak perlu charge macam mana kenderaan elektrik? Apa kelebihan kenderaan enjin berbanding dengan elektrik? Ni satu dikatakan Pak. Dia kata brake, ni satu-satulah dia punya sistem. Dia kata brake kereta hybrid, bila kamu tekan brake je, dia akan tangkap tenaga yang dibebaskan untuk cas bateri. Maksudnya kamu tekan brake, dia ambil kelebihan masa tekan brake tu, dia boleh cas bateri. Tapi kalau kenderaan hybrid, apa lebihnya enjin dengan kenderaan elektrik? Kamu dah belajar sebelum ni, enjin. Dalam enjin ada apa? Kalau ingat lagi semalam. Dalam enjin apa? Dalam enjin ada apa? Memang ada bateri, tahu. Siapa yang nak cas bateri tu? Enjin, dia boleh cas balik bateri. Siapa yang nak ngecas bateri tu? Dipanggil apa? Dipanggil alternator. Okey, alternator. Dalam enjin kereta elektrik, dia mana ada alternator? Tak ada. Sebab tu kenapa dia kena berhenti, dia kena charge bateri, dia kena ambil sumber luar. Okey? Tapi kalau akan datang, dia buat sistem alternator juga dalam kereta elektrik, tu mungkin akan berlaku sebab manusia ni kan, bila dicipta sesuatu benda, kalau dia nampak benda tu macam menyusahkan orang, ataupun payahlah kan, bawa kereta kena berhenti, kena charge 3-4 jam. So dia akan berfikir teknologi sebab dia nak persaingan kan. Kalau ada kenderaan, contoh kereta A kamu charge 3 jam, kereta B charge setengah jam. Kamu prefer beli kereta mana? A ke B? B. Kamu confirm akan beli yang B sebab B cepat kan? A lambat. So yang A, kalau dia terus dengan 3 jam, kamu rasa ada tak kau nak beli kereta A? Tak ada. Dia akan cuba lawan, okay, dapatkan setengah jam juga. Ataupun dia buat lagi kurang. Ataupun kereta dia buat tak payah charge. So dia orang kena bersaing. Kalau tidak nanti, siapa nak beli kereta dia? Okay. So alternator ni yang membantu kereta hybrid untuk charge bateri dia balik. Dan kelebihan, banyaklah kelebihan apa hybrid ni kan. Kereta hybrid kalau bateri habis, dia pakai apa? Kereta hybrid. Kalau lah tiba-tiba bateri habis, kamu tengah pakai sistem enjin elektrik kan, tengah bawa tiba-tiba Allah bateri habis pula, tak cukup power. Siapa kamu buat? Kan ada pakai dia ada pakai enjin. ha. Betul? So twist kat enjin. So bawa pakai enjin pula. Tengah bawa kereta pakai enjin kan, tiba-tiba Allah minyak habis. Kamu tukar pada elektrik. So dia boleh main dua-dua, guna dua-dua. Ataupun kadang-kadang dekat highway dia pakai elektrik sebab dia konsisten. Beban tak tinggi tau sebab jalan lurus kan. Tapi dekat tengah pekan dia akan pakai enjin sebab tak sesuai pakai elektrik dekat tengah pekan sebab dia berhenti kan. So kelebihan dia satu, dari segi jangka masa panjang, ni akan mana ayat ni kan. Dari segi jangka masa panjang, maksud dia untuk jangka masa panjang penggunaan kereta hybrid lebih murah berbanding kenderaan konvensional. Jangka masa panjang. Tapi kalau kamu compare harga, kereta hybrid harga dekat 100,000, kereta konvensional katakan harga 50,000. Oh gila mahalnya. Tapi untuk jangka masa panjang, sebab kamu kurang menggunakan bahan api. Sebab tu dia kata dari segi jangka masa panjang, dia menjimatkan kos. Tapi kalau jangka masa pendek, dia memang rugilah. Contoh sekarang ni kita dah ada solar kan, rumah ada solar. Sekarang ni kita ambil tenaga daripada TNB betul. So kalau kamu, sekarang ni dah ada package pasang panel solar dekat rumah yang kosnya dekat lebih kurang dalam 20,000 sebuah rumah. Kalau kamu fikir jangka masa pendek 20,000, tak berbaloi cikgu. Tapi kalau sebulan kamu pakai elektrik 300, kan? Kalau kamu kira balik, sebulan 300, setahun 3,600. Okey, dalam masa 8 tahun, kamu dah dapat cover balik kos pemasangan solar.
Lepas 8 tahun kamu tak bayar apa-apa dah. Sebab dia dah balik modal. Itu maksud dia dari segi jangka masa panjang. Untuk short term memang tak ada kesan, rugi. Sama juga macam kamu pakai aircon inverter. Aircon inverter kalau pasang kejap, setakat pasang sejam 2 jam, dia tak berbaloi. Dia kena pasang jangka masa yang lama barulah nampak perbezaan dia. Okey. Yang kedua, kenderaan hybrid dapat membantu mengurangkan kos penggunaan bahan api sebab dia ada motor elektrik. Ada masanya dia boleh menggunakan motor elektrik. Kemudian bila kurangnya penggunaan bahan api, automatik akan kurangnya asap toksik ataupun karbon dioksida. Kemudian kenderaan hybrid dibina bahan-bahan ringan. Kenapa kereta hybrid dia buat bahan-bahan ringan? Dan binaan luar yang aerodinamik. Untuk memaksimalkan kecekapan. Kenapa dia ringan dengan aerodinamik berbanding dengan kereta konvensional? Sebab enjin dia dah ada 2. Enjin ada 2. Jadi berat lah. Sebab benda tu dah berat dah. Dia ada bateri, dia ada 2 enjin kan. Kenderaan ni dah berat dah. So dia nak kena fikirkan macam mana nak meringankan kenderaan. Dengan cara bahan-bahan binaan dia kena bagi yang ringan lah. Supaya tak adalah menambah beban pada kenderaan tersebut. Okey, kekurangan. Ni yang tak nak ni, harga ni. Harga dia mahal. Tapi untuk jangka masa panjang, dia lebih sesuai. Untuk jangka masa panjang. Kemudian lebih berat. Sebab dia ada bateri dengan enjin. Sebab tu kenapa kenderaan hybrid dimana dengan bahan-bahan ringan. Nak cover balik berat. Okey, ni kenderaan hybrid. Ni contoh kenderaan hybrid Dia belakang ni ada bateri. Bateri dah penuh kat belakang ni dah. Okey. Kuasa elektronik. So dia jadi berat. Kalau kereta konvensional, ni tak ada. Kereta hybrid ada. Kereta elektrik, yang ini pula tak ada. Kereta elektrik tak ada ni. Dia ada bateri. Okey. Ni contoh gambar kenderaan hybrid. Kenderaan elektrik ada radiator tak? Ada tak rasa-rasanya? Kenderaan elektrik ada radiator tak? Ada sistem penyejuk tak rasanya? Sistem penyejuk ada. Sistem penyejuk memang ada. Ada, bukan tak ada. Okey, ada tak dia menggunakan radiator kamu rasa? Ada. Kereta elektrik tak ada radiator. Tak boleh, tak ada. Kereta elektrik tak ada radiator. Dia untuk enjin ada. Okey, sebab elektrik pantang dia dengan apa? Elektrik ni pantang dia Air. Air. Dia macam kalau parti politik lah. Amanah pantang dia dengan apa? Pantang dia dengan PAS. Sekarang dengan politik dengan heboh kan. UMNO pantang dengan siapa? UMNO pantang dia dengan Bersatu. Sebab dulu dia orang adik-beradik bila bergaduh, memang tak nak kawal langsung dah. Okay? Sekarang kita duk risau, duk siapalah duk PM baru ni. Cikgu minta-minta janganlah yang sebelah sana tu. Sebelah sana tu lagi hara kita. Okay? Yang ketiga, kenderaan solar. Okay, kenderaan solar sama juga macam kenderaan elektrik. Cuma beza dia, apa beza dia? Solar dengan elektrik sama je. Sebenarnya. Dia punya dari segi motor elektrik tu semua sama. Beza dia apa? Beza dia yang nak charge bateri tu, dia menggunakan solar. Kalau kenderaan elektrik, dia menggunakan supply kan, power kan. Okay, kalaulah dibuat pembandingan kereta solar dengan kereta elektrik, yang mana tidak mencemarkan alam sekitar? Solar. Elektrik? Cemar. Apa yang cemar? Apa yang mencemarkan alam sekitar? Dia punya Yang lain solar kan? Apa? Yang lain kena tak? Kita belajar fikir sama-sama tak apa? Okay. Nak hasilkan dia punya bateri. Nak charge bateri, bukan nak hasilkan bateri tak. Nak charge bateri tu, kamu pakai tenaga elektrik betul? So, penjanaan tenaga elektrik mencemarkan alam sekitar tak? Setakat ni, kebanyakan penjanaan tenaga elektrik, kita masih menggunakan bahan bakar, bahan petroleum betul? Kita masih guna gas asli, kita masih banyak lagi menggunakan diesel, kan? Benda-benda tu semua. Kita masih menggunakan nuklear, tetap juga mencemarkan alam sekitar. Melainkan kalau kita buat jana kuasa yang lestari, contohnya kita buat jana kuasa apa? Yang lestari? Satu. Biodiesel.
Biojisim pun cema alam sekitar juga. Kan? Cuma beza dia, biojisim beza dia dengan apa terma, dari segi apa? Apa beza jana kuasa biojisim dengan jana kuasa terma yang menggunakan diesel, petrol apa? Biojisim, Ha. bahan buangan. Beza dia, biojisim, sumber dia kamu tak payah beli. Jana kuasa terma, sumber dia kamu kena beli. Betul? Contoh macam biojisim, bahan-bahan buangan kamu ambil, kamu bakar dia, so dapat tenaga elektrik. Kamu dapat percuma bahan bakar dia. Tapi bila dia bakar, tetap juga mencemarkan alam sekitar. Sebab tu kalau katakan biojisim tetap juga mencemarkan alam sekitar, tapi dia lebih baik daripada jana kuasa yang menggunakan sumber yang tidak boleh diperbarui. Okey. Apa yang jana kuasa yang tak mencemarkan alam sekitar? Yang pertama, yang tak mencemarkan alam sekitar. Jana kuasa Hidrolik. bukan hidrolik. Leak tu tak payah tambah. Buang. Jana kuasa hidroelektrik. Hidroelektrik. Yang kedua jana kuasa yang lain senyap je. Entah ada entah hidup, tak tahu. Yang kedua, Ombak. ombak. Ombak sesuai buat kat mana, Izzat? Laut. Dekat laut. Laut lah. Maksud dia di tepi laut. Okey. Kemudian yang ketiga, angin. Sesuai dekat mana? Tanah lapang. Tanah lapang ataupun tanah tinggi. Lagi apa? Biojisim kan? Biojisim dikira jana kuasa lestari. Cuma bezanya dia tetap juga mencemarkan alam sekitar. Okay. So kalau kena elektrik, ya? Sorry. Terma. Terma. Jana kuasa terma. Kamu tahu tak jana kuasa? Semua jana kuasa menggunakan sistem terma kecuali hidroelektrik je. Solar. Solar dah kita cerita ni. Maksud dia terma tu kita pemanasan air menghasilkan steam. Itu jana kuasa terma. Kalau yang sumber yang tidak boleh diperbarui, dia akan gunakan bahan bakar untuk panaskan air, untuk menghasilkan steam. Itu jana kuasa terma. Biojisim dia gunakan jana kuasa terma juga. Cuma beza dia bahan bakar dia adalah bahan buangan. Kita tak beli. Kalau yang jana kuasa yang tidak boleh diperbarui, dia gunakan petroleum. Itu beza dia. So jangan sebut jana kuasa terma. Dalam melestari tak ada. Itu jana kuasa yang tidak boleh diperbaharui. Dia gunakan bahan bakar contohnya nuklear, diesel, gas asli. Itu jana kuasa terma. Kalau jana kuasa ombak, dia gunakan sistem apa pula? Pelampung. Memang pelampung, yelah. Dia pakai sistem apa? Ingat ke tak? Tak ingat dah. Kalau jana kuasa hidro, Pneumatik. dia menggunakan pneumatik. Okay, sebab apa? Bila pelampung tu bergerak turun naik, dia akan buat macam pump kan? Dia akan buat macam kompresor, dia akan mampatkan udara yang termampat tu dilepaskan untuk dia tolak turbin supaya turbin boleh berputar. Beza tak situ je. Apa cara nak pusingkan turbin? Kalau jana kuasa hidro, air tu yang digunakan untuk pusing turbin. Kalau jana kuasa terma, steam tu yang akan memutarkan turbin. Kalau jana kuasa ombak, udara tu akan memutarkan turbin. Kalau angin, bilah kipas yang ditiup angin tu yang akan memutarkan turbin. Konsep semua sama. Cuma macam mana yang nak menggerakkan turbin tu. Apa kaedah nak gerak? Itu yang ada solar. Solar tak ada. Itu yang ada kincir angin, ada ombak, ada hidro, ada terma. Okay. Solar tak ada. Solar dia pakai PV. Panel solar PV. Dia lain. Alright. So, kenderaan solar lebih jimat tenaga berbanding dengan kereta elektrik sebab kenderaan solar memang dia ambil cahaya matahari direct. So dia akan charge bateri. Dalam kereta solar ada bateri juga. Kalau tidak malam-malam tak berjalan kita. Sekarang ni kamu tengok teknologi lampu solar. Pasal tak sekarang ni? Teknologi lampu solar. Ya. Lampu solar dekat jalan raya ataupun kamu kalau nak jimat tenaga, sekarang dah ada lampu spotlight solar. Kan dia letak dekat dinding kat dinding rumah tu yang jenis panjang tu. Spotlight contoh. Atas ni ada panel solar. Tak payah pakai elektrik lah. Sebab dalam ni ada bateri. Kalau kena cahaya matahari, dia boleh digunakan 8 jam. Cikgu dia beli sebiji kat rumah, memang 8 jam tu memang lampu dia cukup terang. Tapi syarat dia,
hari mesti cukup panas. Kalau 2-3 hari mendung, kalau hari mendung je, malam memang tak menyala lampu tu sebab dia menggunakan solar. Ini adalah salah satu keburukan solar. Kalau hari mendung sepanjang masa, kenderaan kamu tak boleh nak digerakkan. Melainkan kamu kena cas secara manual. Dia ada dua juga. Cas manual pun boleh juga dengan ataupun solar. Okay. So kalau melihat ni dia kata kelebihan kereta solar memang murah, cahaya matahari. Kemudian sama macam kereta elektrik, bahan api tak diperlukan. Sama macam kereta elektrik. Solar ni sama macam kereta elektrik. Cuma bezanya ni je lah. Beza dia cahaya matahari. Kalau kereta elektrik, dia kamu perlu kamu perlukan ni. Okey. Kereta elektrik kamu perlu mengecas bateri. Tapi kereta solar kamu hanya perlu cahaya matahari. Okey, yang kedua kekurangan dia, kos penghasilan kereta solar ni mahal. Dan pula bumbung kereta solar kamu ataupun body dia mesti panel solar. Okey, maksudnya kalau ni kenderaan kamu confirm bumbung atas ni dah memang confirm panel solar. Dekat belakang ni pun mungkin dia akan letak panel solar. Sini pun panel solar. Sebab dia memerlukan panel yang banyak untuk mendapat tenaga yang banyak menggerakkan kenderaan. Dia tak boleh letak panel solar kecil, comel je. Sebab nanti tak dapat nak absorb cahaya matahari. Okey, itu keburukan dia. Okey, jarak perjalanan terhad bergantung pada cahaya matahari. Betul. Kalau semalam kamu nak bawa kereta, kalau selama ni kita beli kereta, kita jarang parking tengah-tengah panas, betul? Sebab sayang kereta, betul? Tapi kereta elektrik ni, kalau kamu beli nanti, memang kamu kena letak dia tempat yang panas. Supaya dia dapat menyerap cahaya matahari dan mengecas bateri. Okey? Kemudian, kelajuan dia tidak seperti kenderaan petrol dan diesel. Sebab tu orang tak berapa minat. Kalau orang tua macam cikgu, okay, mungkin tak ada masalah lah. Kalau cikgu pun bawa kereta setakat 70, 80 bersantai, relax je. Tapi macam kamu bawa 60, baik jalan kaki cikgu daripada 60. Okay, so kalau dibuat perbandingan, kereta yang paling laju, kereta apa? Yang menggunakan apa? Kereta yang paling laju, kalau kita ikut ranking. Kereta yang paling laju, yang nombor satu kereta paling laju adalah petrol. Nombor satu. Dan petrol ada banyak jenis kan. Kereta Formula 1, dia menggunakan petrol jenis RON berapa? Kita yang RON 95 pun rasa mahal kan. RON 100, RON 97 pun dah rasa mahal. Yang RM2, RM2.8, RM2.9 ke? Kita ada RON 100. Setakat yang kita pakai kenderaan RON 100 ada. Tapi lagi mahal. Formula 1 dia punya petrol lagi mahal. Sama macam petrol kapal terbang. Kapal terbang tak pakai diesel tau. Dia pakai petrol juga sebab tu kos bahan api kapal terbang tinggi. Okay. So pertama enjin petrol yang paling laju diikuti dengan enjin diesel. Yang ketiga barulah kenderaan elektrik dan juga solar. Okay. Itu ni contoh kalau solar. Kalau kamu nak bawa kereta ni rasa malu kot. Nak bawa tau alah hodohnya kot. Tapi akan datang teknologi, reka bentuk teknologi tak tahu macam mana dia design. Tapi bawa mesin dia bagi gambar ni lah rupa kereta solar. Kalau kopi ni cik rasa biar cikgu jalan kaki boleh bawa kereta solar. Duk nak orang awet pun tak boleh rupa ni. Dah lah tempat duduk satu sebab dia tak ada berat. Okay. Boleh? So itu kenderaan EEV. Okay, kita pergi pada kenderaan gas asli. Okay. Gas asli dipakai enjin ke tak? Asalnya enjin tersebut menggunakan petrol asal dia. Tapi petrol sekarang ni harga dia berapa? Dah tetap kan? RM2.20 Tak berubah dah sejak dulu tu. Lagi kan? Kokot nanti kalau Anwar jadi PM, dia janji itu dia akan turun kepada apa? RM1.50. Tapi cakap kalau PH lagi merapu lah. Lagi kedekut nak mampus. Okay? Bagi RM30 canang dapat macam RM300,000 seorang. Kan dulu dia bagi e-wallet RM30. Canang bagi nak rock. Bagi RM30. Okay? Kemudian dia cantas semua banyak bantuan orang susah kan. Zaman PH. Dia tarik. Sebab dia bukan, yang pegang tu bukannya Melayu. Kebanyakannya bangsa bukan Melayu. So contoh macam nelayan,
atau kebun kecil, banyak terasa tau. Sebab kita orang Melayu ni, kita hidup dengan apa tau? Orang Melayu ni dah terbiasa hidup dengan ni, subsidi. Kita banyak dapat bantuan tau. Sebab kita adalah bumi Putra. putra. Tapi bangsa tu, puak itu, dia nak buang ini tau, nak buang ni. Dia kata kenapa ada bumi putra, kita ni semua sama rakyat Malaysia. Kalau kau dapat, aku mesti dapat. So kalau macam tu, kita lagilah susah. Okay, tu juga doa janganlah bagi puak sana dapat merintah balik, naya kita. Okay, so pergi pada kenderaan asli. Dia menggunakan gas asli. Okay, sebab satu gas asli ni, dia lebih murah berbanding dengan harga petrol lebih murah. Tetapi yang laju tetap juga petrol. Sebab pakai gas dalam kenderaan, satu power kurang, pick up kurang. Dia sekadar orang cakap boleh jalan, boleh. Tapi kalau macam kamu nak merempit, kamu pakai gas, memang tak payahlah. Sebab apa? Satu dia je, dekat belakang ni ada tong gas. Ini. Tong gas ni. Kat bonet belakang memang ada tong gas. Okay. Dia akan letak banyak tong gas untuk menyimpan gas. Sebab tu kenderaan jadi berat. Kemudian power memang tak ada. Cuma dia memang jimat tenaga. Okay. Berkata sistem gas asli boleh digunakan sebagai kenderaan komersial menggunakan petrol sebagai bahan api. Dia macam hybrid. Kalau hybrid, dia menggunakan elektrik dengan petrol, betul? Kenderaan yang gas asli ni, dia ada dua. Satu, dia boleh pakai gas asli. Satu lagi, petrol. Dia boleh pilih juga. Kalau petrol habis, dia boleh pakai gas asli. Kalau gas asli habis, dia pakai petrol. Dia boleh pilih juga. So, dia lebih menjimatkan membanding menggunakan petrol dan diesel. Dan asap gas, kamu tengok kan, kalau kita masak dekat dapur, mana ada keluar asap hitam kan, kalau gas kita. So, pengeluaran asap yang rendah, maksud dia kurang pencemaran. Kekurangan dia, daya kilas. Daya kilas ni maksud apa? Daya kilas ni maksud dia penggunaan tu, nak menggerakkan kenderaan tu macam kipas angin tu. Kipas angin AU dengan AT, perbezaan ketara dia apa? Yang kamu tahu? Kipas angin. Kipas ada dua tau. Kipas angin ada dua. Itu satu AT, satu lagi AU. Ataupun motor lah. Motor elektrik, AT dengan AU. Apa perbezaan yang kamu nampak? Yang ketara. Motor AT, motor AU. Motor AT pakai apa? Bateri. Pakai bateri. Motor AU pakai soket 230. Motor AT bila pakai bateri, daya kilas dia tinggi. Daya kilas ni maksud dia bila kamu start je motor tu, contoh macam blender. Kan? Blender bila kamu pasang, tapi blender AU, cuba dia convert. Ada AU yang daya kilas tinggi, ada AU daya kilas rendah. Contoh macam kita pakai AT ni, contoh macam mesin pencukur janggut lah, benda yang pakai bateri kan. Okay. Bila dia on aja, dia terus pusing dengan laju. Itu maksud dia daya kilas dia tinggi. Kalau AU, kipas angin siling kamu, bila kamu petik Swiss, okay, kan dia romantik, dia pusing pelan, baru dia laju kan. Itu maksud dia daya kilas dia rendah. So, untuk kenderaan gas asli, daya kilas enjin kurang. Maksud dia, daya kilas ni kalau cukup kaitkan dengan enjin, kita boleh sebut pick up lah. Pick up dia tak ada. Pick up dia kurang. Gas asli. Motor kenderaan elektrik pun sama. Pick up dia kurang. Daya kilas dia rendah. Yang power, petrol ya. Memang daya kilas dia tinggi. Kemudian stesen NGV. Dulu promote banyak stesen NGV. Sekarang dah senyap balik dah. Dulu kan banyak kita buat stesen NGV dekat Petronas. Biasa Petronas pun. Tapi sekarang dah tak ada dah. Sebab kurangnya orang menggunakan gas. Sebab sekarang ni harga gas pun dah lebih kurang sama macam harga petrol. Beza sikit je. So baiklah dia orang pakai petrol, dia orang cakap. Okay, itu kenderaan yang keempat, menggunakan gas asli, tetap menjimatkan tenaga, cuma pencemaran masih berlaku cuma pada kadar yang rendah. Okay, last kali. Kesan penggunaan kenderaan cekap tenaga terhadap sosial alam sekitar berdasarkan aspek kelestarian.
Okey, 3 benda ni dalam AK dia wajib kamu nak tahu ekonomi, sosial, alam sekitar. Apa cara kamu nak ingat, pandai-pandai lah kamu bantai je nanti kalau keluar dia minta, pernah keluar soalan tahun bila ke? Nyatakan dari segi aspek kelestarian. Jenuh budak nak mikir. Okey. 1, ekonomi, kesan positif terhadap menggunakan kenderaan cakap mereka, lihat mampu meningkatkan ekonomi mereka. Okey. Maksud dia, kalau cekap tenaga, peningkatan penggunaan teknologi. 1. Okey. Yang kedua, tidak bergantung kepada sumber tenaga. Bila tidak bergantung, maka kos kita akan jadi rendah. Itu ekonomi lah. Kemudian, bila kita buat promotion tentang kenderaan cepat tenaga, permintaan kenderaan tinggi. So, dapat mewujudkan peluang pekerjaan. So, benda ni, dan apa saja yang kamu terfikir kelebihan menggunakan kenderaan cekap tenaga. Dari sosial. Sosial, kehidupan, kualiti kehidupan hidup manusia sebab kurangnya pencemaran. Okey, aktiviti sosial lebih sihat sebab kurangnya pencemaran. Benda ni kalau kamu kaji, benda ni lebih kurang sama je tau. Okey, impak terhadap penurunan masalah sosial. Okey, sebab bila ekonomi meningkat, benda ni berkait kan. Kalau ekonomi, sekarang ni ekonomi Malaysia tengah jatuh betul? Sebab COVID. Bila ekonomi kurang, sosial, kehidupan kita jadi macam mana dah? Okey, kalau negara yang kaya, kes-kes pecah rumah tak ada tau. Sekarang ni bila COVID ni dah banyak kes pecah rumah tau. Sebab apa? Bila tak ada duit nak makan, orang akan buat benda walaupun salah untuk mencari duit. Okey, kemudian akhir sekali, dari segi alam sekitar, okey, pencemaran udara, bunyi semua dapat dikurangkan. Okey, kemudian kesan penggunaan teknologi dapat mengurangkan pencemaran. Dan kemudian memelihara dan minimum kesan terhadap sekitar. Kalau kamu kaji balik, dalam dia lebih kurang sama je kan. Semua sentuh tentang kurangnya berlaku pencemaran alam sekitar. Okey, habis berkaitan dengan pengangkutan bab enjin. Ada soalan. Sebab minggu depan, cikgu akan sentuh balik yang ni kita dah lupa kan. Kalau hidrolik kan. Kita ada apa? Kita ada hidrolik, kita ada pneumatik dan satu lagi kita ada sistem kawalan elektrik. Okey, cikgu akan sentuh benda ni minggu depan. Setakat ni ada soalan tentang kenderaan enjin kenderaan EEV ni. Kita terbagi kepada 4, kenderaan elektrik, hybrid, solar dan juga gas asli. Cuma gas asli ni tak adalah EV sangat. Cuma dia kos dia rendah sebab gas. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada nak stop recording dulu.